Selamat tengah hari, bertemu kita di ringkas edisi 14 April 2021. Kita teruskan dengan laporan ini. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin, memberi jaminan akan menyalurkan bekalan vaksin yang diperlukan Sarawak untuk menyelesaikan program imunisasi pada hujung Ogos ini. Jaminan itu diberikan semasa lawatan Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Sugah Embas ke Pejabat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi di Putrajaya baru-baru ini. Menurut UGAS, Sarawak merancang untuk memberi vaksin kepada kira-kira 2.2 juta rakyat Sarawak dan bukan rakyat Sarawak. Beliau yang juga merupakan pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata, Kerajaan Persekutuan mengiktiraf dan menghargai program imunisasi negeri. UGAH pada masa sama menyeru kepada warga Sarawak yang belum mendaftar untuk berbuat demikian dengan segera bagi membolehkan pihaknya menyediakan jadual imunisasi. Bahagian Bintulu dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat dengan prosedur operasi standard SOP diperketatkan selama 14 hari bermula 14 April hingga 27 April nanti. Menteri Utiliti Sarawak, Datuk Seri Stephen Rundi Utom berkata, pihaknya bersama Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu membuat keputusan itu sebagai usaha memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Mengulas mengenai intipati PKPB SOP diperketatkan, sekolah di kawasan luar bandar masih lagi dibenarkan sesi pembelajaran secara bersemuka kerana tidak mempunyai jaringan internet yang baik, namun dengan mengamalkan pematuhan SOP yang ketat. Manakala bagi sekolah di kawasan bandar pula, mereka dicadang menjalankan kelas secara dalam talian menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Sementara itu, ujian saringan COVID-19 RT-PCR yang wajib diambil oleh setiap individu yang datang dari luar kawasan Bintulu bermula 5 April lalu masih berkuasa hingga 18 April. Kerajaan masih mengekalkan kuota minyak masak bersubsidi sebanyak 60,000 tan metrik setiap bulan termasuk pada 2020 dan 2021 meskipun harga refined bleach and deodorized RBD palm olein telah meningkat. Jumlah tersebut bersamaan dengan 60 juta paket polybag 1 kg dengan 1.5 kg diperuntukkan untuk setiap rakyat Malaysia termasuk di Sabah dan Sarawak. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, harga RBD palm olein meningkat kira-kira 83% kepada RM4,122 per tan metrik tahun ini berbanding RM2,255 per tan metrik pada 2020. Beliau berkata demikian sebagai mengulas laporan akhbar sebelum ini yang mendakwa kekurangan bekalan minyak masak bersubsidi di wilayah Sarawak. Kekurangan bekalan minyak masak bersubsidi berpunca daripada tindakan syarikat pembungkus minyak masak yang tidak jujur dalam membekalkan minyak masak mengikut kuantiti ditetapkan bagi edaran ke pasaraya dan kedai runcit. Justru KPDN HEP mempertingkatkan pemantauan ke atas aktiviti pembungkusan minyak masak bersubsidi. Bagaimanapun, kementeriannya sentiasa menjalankan pengauditan secara komprehensif terutama melibatkan pengeluaran minyak. Ini bagi memastikan termasuk setiap pengeluaran minyak masak bersubsidi dapat diterima di setiap rantaian pengedarannya. Berdasarkan rekod, terdapat 25 aduan berkaitan minyak masak di wilayah Sarawak pada tahun 2020 sehingga 31 Mac 2021. Manakala sejumlah 4,221 pemeriksaan dibuat ke atas premis-premis yang menjual minyak masak sehingga 12 April dan menghasilkan sejumlah 8 kes. Sempena menyambut ketibaan bulan Ramadan Al-Mubarak, seramai 15 qari dan 15 qariah dari 9 kawasan di sekitar Sarawak akan menyertai majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat negeri yang akan dianjurkan pada 17 hingga 19 April 2021. Bertemakan Ummah Rabbani Negara Harmoni, majlis sambutan pada kali ini diketuai Pejabat Majlis Islam Sarawak bersama Pejabat Residen Bahagian Kuching dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan negeri, persekutuan dan pihak-pihak lain yang berkenaan. Dalam memastikan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan, majlis tersebut tidak dibuka untuk tontonan orang ramai secara fizikal selain melaksanakan garis-garis panduan lain, namun akan disiarkan secara langsung menerusi laman Facebook Majlis Islam Sarawak. Antaranya ialah tidak boleh melebihi 200 orang jemputan. Itu adalah syarat pertama yang akan kita laksanakan selama 3 hari pengajuran kita.
Yang keduanya, setiap tempat duduk akan diasingkan 1 meter physical distancing antara setiap jemputan. Okay. Bagi Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Negeri Sarawak, seramai 20 penyertaan telah diterima manakala bagi kategori hafazan pula, 10 penyertaan telah didaftarkan. Tujuan utama penganjurannya adalah untuk menyemarakkan semangat cinta kepada Al-Quran sekaligus melahirkan lebih ramai qari dan qariah yang berkaliber di Sarawak. Beralih ke perkembangan sukan. Ramai yang tidak mengetahui bahawa sejak kecil lagi Ratu Terjun Negara, Pandalela Rinong sebenarnya takut kepada jarum suntikan. Namun demi keselamatan diri dan rakan-rakan lain, atlet 28 tahun itu mengatasi ketakutannya untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 bersama-sama atlet lain dan pegawai yang terlibat dalam Sukan Olimpik dan Paralimpik di Tokyo. Pandalela dilaporkan sudah menerima suntikan pertama Pfizer-BioNTech bersama 263 atlet dan individu lain di Pusat Vaksinasi Kompleks Sukan Desa Tasik di Ceras pada Selasa. Selepas pengambilan vaksin, atlet dari Sarawak itu kini lebih yakin dalam menjalani rutin harian, berlatih dan pertandingan termasuk Piala Dunia Terjun di Tokyo yang dijadualkan dari 1 hingga 6 Mei ini. Pandalela yang memenangi pingat perak acara terjun 10 meter platform seirama di Sukan Olimpik Rio 2016 bersama Cheong Jun Hung bersemangat untuk mengambil bahagian dalam kejohanan serta mahu menggunakan pertandingan di Tokyo itu bagi mendapatkan semula suasana pertandingan lebih awal daripada Olimpik pada Julai di venue yang sama. Atlet berbasika trek negara Muhammad Fadil Muhammad Zonis mengetahui senarai 264 atlet dan pegawai menerima dos pertama suntikan vaksin di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan Kementerian Belia dan Sukan KBS yang bermula Selasa. Sementara itu, rakan sepasukannya Anis Amira Rosidi merupakan atlet wanita pertama yang menerima vaksin COVID-19. Manakala atlet memanah para S. Suresh menjadi atlet para pertama menerima suntikan vaksin itu di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Kompleks Sukan Desa Tasik, Ceras. Ia adalah sebagai persediaan kontijen negara ke Sukan Olimpik dan Paralimpik melibatkan para atlet dan pegawai yang sudah dan sedang berusaha untuk layak ke Tokyo. Kesemua atlet dalam senarai itu akan menerima vaksin Pfizer-BioNTech. Turut menerima suntikan adalah Menteri Belia dan Sukan Datuk Rizal Merican Nain American, Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria dan Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM Datuk Sri Megat Syahriman Zaharuddin. Sementara itu, juara All England 2021 Lee Zijia terlepas suntikan vaksin COVID-19 yang diberikan kepada kumpulan pertama atlet di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Kompleks Sukan Desa Tasik Ceras kerana demam. Menurut Ketua Jurulatih Perseorangan Lelaki Negara, Hendrawan, Zijia mengalami demam sejak 2 hari lalu mungkin disebabkan kepenatan selepas menyertai banyak acara dan majlis sejak menjuarai kejohanan badminton berprestij itu bulan lalu. Mengulas lanjut, Hendrawan berkata pihak Majlis Sukan Negara MSN akan membuat penjadualan semula untuk Zijia mendapatkan vaksinasi dalam masa terdekat. Hendrawan juga mengakui bahawa keadaan Zijia belum kembali ke prestasi asalnya sejak pulang dari Birmingham pada 23 Mac lepas berikutan perlu menjalani kuarantin selama seminggu dan hanya dapat menjalani latihan separuh hari kerana terlibat dengan pelbagai majlis. Pelumba Petronas Yamaha Sepang Racing Team Franco Morbidelli dan Valentino Rossi berharap dapat meningkatkan prestasi mereka dan mengumpul mata berharga pada pusingan pertama di Eropah pada tahun ini apabila mereka beraksi di Liga Antarabangsa Algarve Portimao, Portugal hujung minggu ini. Musim Grand Prix motosikal MotoGP 2021 yang bersambung semula selepas berehat seminggu diharap memberikan peluang kepada Morbidelli dan Rossi untuk meningkatkan prestasi mereka ekoran 2 perlumbaan pertama di GP Qatar dan GP Doha di Litar Antarabangsa Lusail, Qatar masing-masing pada 28 Mac dan 4 April lepas. Dalam perlumbaan di Qatar, Rossi menduduki tempat ke-12 sementara Morbidelli di kedudukan ke-18.
Di Doha, Morbidelli di tempat ke-12 dan Rossi di kedudukan ke-16. Morbidelli yang mempamerkan aksi cemerlang pada pusingan sulung MotoGP di Portimao pada tahun lepas di mana beliau bermula di petak hadapan selepas menduduki tempat kedua dalam ujian kelayakan dan menamatkan perlumbaan dengan menaiki podium di tempat ketiga menyasarkan pencapaian yang lebih baik pada kali ini. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini dan pastikan anda tidak terlepas perkembangan terkini dan semasa hanya di Utama jam 8 malam nanti. Sehingga kita berjumpa lagi. Salam hormat.